testing 1, 2, 3. So kita punya mata akan dekat kamera lah. Situ kamera Assalamualaikum, welcome to the Isbah Kingdom. Alamak. Testing 1, 2, 3. Cubaan suara. Assalamualaikum guys. Selamat petang. Bertemu lagi kita dalam Welcome to the Isbah Kingdom. Okay. Isbah Kingdom. Apa khabar semua? Sebelum tu kita sound check dulu. Kawan-kawan boleh dengar suara saya dengan jelas dan clear tak? Tuan cuba testing dulu. Assalamualaikum. Cubaan suara testing 1, 2, 3. Okey. So alhamdulillah, kepada kawan-kawan yang mungkin baru pertama kali menonton, nama saya Azri atau lebih dikenali sebagai Azri Walter. So saya adalah seorang usahawan yang makan di pinggan, minum di Syawan dan tinggal di atas Bukit Cendawan. Okay. So hari ni kita punya live lain sikit lah. Kita ada tetamu jemputan, kita berbual. Okay, berbual perkara-perkara pengalaman lah tuan. So sebelum tu kita tunggu dulu kawan-kawan kita masuk untuk memeriahkan. So sebelum tu guys, macam mana keadaan cuaca di tempat korang guys? Adakah hujan? Macam sini di Isbah Kingdom ni sekarang ni mendung. Puan Aisyah Faris Nasruh. Okay. So alhamdulillah, sebelum kita start tu, izinkan saya kenalkan diri saya dulu. Tuan Zafran. Baik Tuan Zafran. Saya Azri Walter. Saya adalah seorang usahawan yang makan di pinggan, minum di cawan, tinggal di atas Bukit Cendawan. Jadi saya memang aktif berkongsi di media sosial ni, okay, tentang perkara-perkara yang bermanfaat. So bersama saya hari ni guys, kalau korang tengok ada seorang tetamu, orang biasa je, sama macam saya lah kan. Kita tidak mengutamakan selebriti. Kita nak real talk, real experience. So bersama saya, tuan boleh kenalkan diri sedikit. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Nuzul, berasal daripada Johor Bahru. Okay, berumur Rahsia. Okay. Berusia. Okay tuan, okay, untuk makluman semua, hari ni bersama saya, sebenarnya Nuzul ni saya panggil dia datang tadi. Saya tak ada bagi tahu dia pun saya nak buat live apa kan. So, Betul. Kan? Saya tak peduli, saya nyak je sebab tak ready Tak ready tu. Tak ready. Sebab memang tuan, dalam hidup ni tak ada apa yang kita ready tuan. Betul tak? Tiba-tiba kita lahir di dunia, tiba-tiba kita mati. Betul. Tiba-tiba kita tersungkur, tiba-tiba kita fly. Kita tak tahu. So apa yang kita kena buat ialah setiap hari always be prepared. Betul. So Tuan Nuzul, seperti sedia maklum tuan pernah berpengalaman mencari rezeki kerja di Singapura tuan. Mungkin tak semua orang ada experience tu. Boleh cerita sikit tuan, apa punca dia dan berapa lama, kerja dalam bidang apa? Boleh cerita sikit? Yang pertama sekali, kerja dekat tempat orang ni keras. Okey, keras. Namun disebabkan kekerasan hidup yang lebih keras daripada nak pergi ke tempat orang untuk bekerja tu, telah memaksa diri saya untuk push diri saya untuk pergi juga, untuk langgar juga. Oh, apa dia punya turning point tuan? Berapa lama tuan pernah kerja kat Singapura? Pengalaman saya 12 hingga 13 tahun lah. 13 tahun Masya-Allah guys, 13 tahun guys. Asal daripada JB, kerja di Singapura selama 13 tahun. Dan setahu saya tuan stop kerja kat Singapura tu semenjak Corona Bana lah. Corona Bana terperangkap sekejap Betul. kat sana. Tak, saya terperangkap dekat sini. Sebenarnya okay. Saya terperangkap kat sini lah. Macam mana tuan? Mula-mula tu nak pergi tu macam mana? Mula-mula nak kerja Singapura tu, prosedur dia ataupun cerita dia macam mana? Okey, cerita dia macam ni. Okey, lepas saya habis SPM, saya pergi ke sana dengan berbekalkan satu keping peta. Pergi seorang? Pergi seorang.
Naik apa? Satu keping peta, saya naik bas. Bas tu bas SBS 170 daripada Lakin sampai ke checkpoint sana, checkpoint dekat Johor, kemudian sampai ke checkpoint dekat Woodlands, kemudian daripada situ saya pergi ke stesen MRT yang pertama yang paling dekat, kemudian daripada stesen saya pergi next station, turun cari kerja. Cari, tak dapat. Saya naik balik, pergi next station, cari dan seterusnya macam tu. Kemudian tak dapat, saya balik semula. Kemudian dalam masa yang sama saya cuba-cuba juga cari peluang dekat sini. Okey, along the way tu saya dapatlah peluang bekerja di salah sebuah restoran fast food. Dekat sana lah? Dekat sini. Oh, dekat sini? Dekat Ketua kerja sini dulu? Yes. Kat uji kat JB lah? Ya, betul. Okey. Along the way tu, dalam saya kerja tu, bila cuti saya masuk lagi. Saya cuba gali peluang lagi. Tak dapat, saya patah balik. Saya kerja lagi. Macam gitulah rutinnya. Sebab apa tuan pergi kerja, nak pergi Singapura tu sebab apa? Matlamat utama sebab apa? Okey tuan, dia macam ni. Apa pandangan saya, dekat sana saya boleh dapat income 3 kali ganda berbanding dengan dekat sini. Makna kata saya nampak dekat sana saya kerja 1 hari, saya dapat kehidupan 3 hari. Kalau saya kerja sebulan, saya dapat kehidupan 3 bulan. Kalau saya kerja setahun, saya dapat kehidupan 3 tahun. Makna kata berbanding dengan orang yang bekerja kat sini makan gaji, kalau diorang perlu untuk survive hidup diorang selama 60 tahun bekerja, maka saya nampak dekat sana saya ada peluang. Saya tak perlu survive selama 60 tahun. Saya survive dalam 20 tahun, saya dah boleh exit. Saya dah boleh retire. Sebab itulah, maksudnya sebab mata wang tu. Yes. Kat sana kerja sama macam Malaysia je, tapi gaji, maksudnya bila convert ke sini, betul, duit tu besar lah. Betul. Pulangan dia 3 kali ganda. Okey. Jadi lah. So start tuan masuk sana kerja tu, kerja sebagai apa? Okey, kerja pertama saya kerja kat sana adalah sebagai pelayan di salah sebuah restoran fast food. Tuan kerja fast food ah. Yes, itu kerja pertama lah. Berapa lama tu tuan? Kerja pertama dekat sana saya spend, seingat saya 4 ke 5 tahun. Itu kerja yang pertama. 4 ke 5 tahun. 4 ke 5 tahun. Okey, so macam budaya kerja sana macam mana tuan? Budaya kerja kat sana? Budaya kerja kat sana everything fast. Speed. Oh, chill tak ada lah? Tak ada tuan. Sana memang nyenyak punya. Tak ada kasih can punya. Tuan Syed Imran, siapa gerangan geng botak ni tuan? Okey tuan, ni kita semakin ramai geng botak sekarang ni. Nuzul Tarik Misron, dulu best lah, sekarang kena stay Singapore. Mana berbaloi, budak-budak JB tahulah, diorang ramai kerja SG. Betul tuan? Tarik Misron kata dulu best lah, sekarang kena stay Singapore, tak berbaloi. Oh, dulu tuan ulang alik lah? Ya, betul. Dulu saya ulang alik lah. Dulu maksudnya macam pergi kerja ulang alik. Perjalanan daripada rumah tuan pergi tempat kerja berapa jauh tuan? Berapa minit? Jarak dalam kilometer, dia lebih kurang dalam 40 kilometer. Namun jarak dari segi masa, dia mengambil masa 2 ke 3 jam. Oh, 2-3 jam nak sampai tu lah? Ya, betul. Hari-hari ulang alik 2-3 jam? Betul. Pergi 2-3 jam, balik 2-3 jam. Masuk kerja pukul berapa? Saya masuk kerja pukul 7 pagi. So kena keluar rumah? Kena keluar rumah pukul 4.30 pagi. Masya Allah, keras betul baru tahu, ingat senang hidup ni. Kan, kadang orang cakap sedap lah kerja Singapura. Betul. Kan, tapi dia kena tahulah pukul 4.30 pagi kadang kena keluar. Ya, betul. Okey, balik pula sebab saya ni macam mana nak cakap, saya ni tak normal. Oh, tak normal. Okey. Penyakit apa? Ada satu penyakit yang tak normal. Yang mana shift kerja orang lain 7 sampai 5. Pukul 5 dia orang balik. Tapi saya pukul 5 tu saya tak balik. Saya terus kerja sampai selagi mana saya tak penat, saya tak letih, saya kerja.
Sampai saya dah letih baru saya balik. Kadang-kadang tu pukul 9, kadang-kadang pukul 10. 10 malam 10 sampai malam. rumah di JB. 10 malam tu baru saya gerak balik. Tapi sampai rumah kat JB pukul Sampai rumah dalam pukul 12 lebih gitulah. 12 malam. 12 malam. Lepas tu balik tidur, esok Balik tidur, besok 4 pagi gerak balik. ingat lagi. Masya-Allah. Berapa tahun tuan lalui rutin tu tuan? Adakah itu sebab botak kepala? Sepanjang saya berkhidmat dekat sana lah. Steady lah tuan. Memang Sepanjang saya kaki berkhidmat kat enyak sana. lah Saya suka dengar macam ni kaki enyak ni. Ini betul tuan. Memang enyak tu. Berapa lama tuan ulang rutin-rutin tu tuan? Rutin ulang alik sampai lunyai tu. Ini makanan selama 12-13 tahun lah. Guys, 12 tahun ulang alik Singapore, JB. Betul, ada kawan-kawan kat sini yang apa? Yang mungkin Ada pengalaman. ada pengalaman. Okay, so ada tak apa-apa yang mungkin ada tak sepanjang tuan 12 tahun tu, ada tak rasa macam dah letih lah? Letih because of the routine tu. Letih because of the routine. Ada tuan. Honestly memang ada. Memang ada. Kadang-kadang tu rasa nak give up pun ada. So memang benda ni tak boleh lari lah. Okey, ada sahabat kita Tariq Misron, dia MACD. Saya MACD 8 tahun dia kata. Masya-Allah. Okey, so mungkin ada ramai yang tak tahu tuan, boleh cerita tak? Yelah dah sedap 12 tahun, so adalah kumpul-kumpul duit sikit, betul? So sekarang ni adalah masuk fasa yang keras dia tuan. Ketika corona bana. Betul. So apa berlaku tuan? Okey. Tuan selama ni tak pernah sangka lah, tuan rasa hujan hingga ke petang lah, betul? Tuan dah plan, aku akan plan 20 tahun kerja nyak macam ni. So aku dah boleh simpan 200,000, 300,000 kan. Okey. Tiba-tiba, prap, corona bana. Tak ada siapa jangka. Tak ada siapa, ahli nujum negara pun tak pernah sangka tuan. So apa berlaku tuan ketika corona bana tu tuan? Okey, jadi ini salah satu nasihat jugalah kepada mungkin ada kawan-kawan ataupun anak muda dalam kalangan follower Azri Walter ni yang mana ada plan nak ke sana. Okey, apa yang saya kongsi ni, kesilapan ni cuba hindarkanlah. Okey, jadi apabila saya kerja kat sana, duit senang, duit masuk, saya jadi boros. Okey, saya jadi boros. Saya tak ada simpanan. Namun satu perkara yang saya isbah adalah saya bukan boros tempat-tempat yang lara. Saya boros daripada segi beli kereta, beli motor, beli rumah. So daripada segi macam itulah saya boros. Seawal usia 18 ke 19 tahun saya dah berjaya untuk ada satu rumah teres. Kemudian seawal umur 26 ke 25 macam tu saya dah berjaya miliki sebuah kondominium. Kemudian di seawal umur 20-an, awal 20-an saya dah miliki beberapa buah kereta dalam negara dan juga luar negara. Dan beberapa buah motor tukar pakai macam Lampin dan Tempest. Okey. Jadi ini salah satu perkara yang saya silap lah. Silap tu maksudnya apa? Tuan spend on the liability lah. Yes. Maksudnya duit yang di spend tu dia tak make more money. Betul. Dia jadi liability lah. Dulu tak tahu, dulu Robert Ajmain tak ada ajar lagi. Betul. Kan? Itulah Maksudnya kesilapannya. kita spend duit, always focus kebanyakan daripada duit kita spend on the asset lah. Yes. Maksudnya benda yang generate income. Antara banyak-banyak perkara yang saya sebutkan tadi tu, sekarang ni yang menjadi aset saya cuma satu je, rumah teres tadi tu. Yang lain tu semua membuat saya lunyai sekarang ni. Yang lain tu semua membuat saya lunyai sekarang ni. Jadi kepada kawan-kawan, adik-adik, yang mana ada hasrat untuk ke sana, kat sana insya-Allah memang lumbung dan ladang duit. Jadi hati-hati. Jadi maksudnya betul lah teori-teori Esta Planta dalam bab financial ni kan, 10% dia sebenarnya technical, macam mana nak susun duit, nak letak kat mana. 90% adalah tentang kemampuan mengurus emosi. Betul. Emosi, keuangan. Kita muda. Yes, betul.
Sebenarnya itulah kebanyakan orang dia bukan tak tahu kan, tapi sebab darah muda. Tapi tak apalah, hidup ni belum habis lagi, betul? Buat menyesal tak buat menyesal. Sebab kalau tuan nak fikir balik, aku aduh ruginya aku beli ni, ruginya aku jadi liability. Sebab tapi orang kata beli rumah bukan aset ke? Dia bergantung, dia depends. Rumah ni, ini pada pandangan saya lah, mungkin ada kawan-kawan setuju, mungkin ada kawan-kawan yang tak setuju. Okey, rumah ni pada saya dia ada dua kategori. Satu, rumah impian ataupun rumah idaman. Satu lagi, rumah untuk diinvestkan. Dijadikan aset lah. Dijadikan aset. Okey, jadi pertama kali saya beli rumah tu memang mind saya untuk jadikan dia aset lah. Untuk, jadi, maksudnya nak sewakan kat orang? Nak sewakan orang. So, since hari pertama saya dapat kunci, memang saya tak pernah duduk. Jadi, memang saya sewakan orang. Kemudian, bila saya still ada cash flow, darah muda, nampak pula kondo macam cantik, belasah, balon. Last ni lah, dapat. Okay. Maksudnya sekarang ni tuan, monthly punya liability tu tinggi lah. Betul, tuan. Okay, so bila PKP tu stop, tuan tak, okay, macam kat sini kawan-kawan kita ramai lah, ada yang pernah kerja, ada yang ramai juga yang pernah kerja kat Singapura tapi dah tak larat ulang alik. Okay, maksudnya masa kalau tak jadi corona bana ni, memang tuan sampai sekarang lah masih kat sana, betul? Okay, bila corona tuan tersekat kat sini, tak boleh pergi sana, so apa tuan buat untuk meneruskan hidup? Apa saya buat untuk meneruskan hidup? Boleh share sikit tak? Okay, yang pertama sekali, saya cuba cari mana-mana peluang pekerjaan, sebab saya dah biasa kerja. Sebab saya dah kerja dalam line apa? F&B lah? F&B lah. F&B. Jadi saya dah selesa dengan jaminan setiap bulan ada cucuk, ada duit kan. So saya dah terbiasa dengan tu. Jadi saya cuba mencari apa-apa peluang pekerjaan, namun peluang yang ada semua tidak dapat menampung liability yang saya ada sekarang ni. So negative income lah. Yes, negative income. Jadi apa yang berlaku adalah saya change saya punya mind. Okay, dekat sini untuk aku dapat income yang boleh support liability aku sekarang, hanyalah dengan cara aku make the money. Okay, so macam mana nak make the money? The only way yang saya nampak adalah dengan jalan berniaga. Dengan jalan sebelum berniaga. Tu tak pernah berniaga langsung? Sebelum tu saya memang daripada tak pernah kecil berniaga. dah start potong tali pusat sampai dah dewasa tu langsung tak pernah berniaga? Langsung tak pernah berniaga. So bila corona bana ni start berniaga. Tapi betul, ramai kawan-kawan kat luar juga tuan, sebenarnya ni ada macam-macam orang selama ni tak pernah terfikir pun nak berniaga. Ada macam tadi kerja jual frozen donat macam-macam. Tapi disebabkan corona bana ni nak meneruskan hidup tu berniaga. Tapi okey, berniaga apa tu? Berniaga mesti mau pakai duit, betul tak? Betul. Asal tuan buat apa? Okey. Bila tuan kata berniaga mesti mau pakai duit, dan saya tadi kan cerita saya memang tak ada simpanan. Memang duit saya, gaji memang habis dekat liability je. Simpanan tak ada langsung? Tak ada langsung. Tak ada langsung. Zero. Okey. Jadi apa yang saya nampak adalah saya kena bila kalau saya nak berniaga produk, saya kena ada modal. Sebab mana nak datang produk? Kita kena trade dulu, betul? Okey. Jadi saya tak ada modal. Jadi saya jual servis. Saya jual servis. Servis apa tu tuan? Okey. Mengurut apa? Servis mengurut kaki ke apa tu? Okey. Servis macam mana tu? Rumah saya ni dengan IKEA tak berapa jauh. Jari ni diorang takut tuan punya jari. Takut terbang kan? Tak, bukan. Diorang kata biasa borak jari-jari ni budak-budak 5 line tu kata. Tapi tak apalah, tu style dia. Boleh tak, silakan. Okey. Saya cuba kontrol Saya cuba kontrol. boleh tak apa saja. Okay, jadi rumah saya tu dia dekat dengan IKEA. Jadi apa yang saya nampak, tuan IKEA nampak tu ni, maksudnya nampak bila buka tingkap nampak ke macam mana? Saya punya pandangan lah. Pandangan. Okay, Ingat buka tingkap nampak. Okey. Saya punya bayangan, saya punya bayangan, apa yang saya nampak adalah IKEA ni dia adalah satu brand yang mana dia ada demand yang tinggi. Namun tak semua orang ada kemudahan untuk
sampai ke sana sebab dia taklah macam 7E. Dia bukan macam petrol pump yang mana kita keluar start motor dah boleh sampai. Okey. Jadi untuk orang-orang kawasan yang berdekatan dengan Johor Bahru, mereka dapatlah akses. Tapi untuk kawasan-kawasan yang jauh ke pendalaman, nak akses ke sana tu bukan mudah lah. Jadi saya ambil peluang ni, saya jual servis, penghantaran, pemasangan, pembelian. Oh, maksudnya tuan buat servis, beli barang kat IKEA, Ya, betul. hantar. Okey. Servis tu tahu. Macam mana cara tuan dapat orang yang nak gunakan servis tu? Okey, saya menggunakan platform iklan berbayar. Oh, Facebook lah. Facebook Ads. Tapi tuan cakap 12 tahun, 13 tahun tuan tak pernah buat bisnes. Kat Singapura pun tuan kerja F&B. Macam mana pula tiba-tiba boleh pandai pula buat iklan berbayar? Okey, for the start saya pergi belajar lah. Saya pergi belajar dululah. Tuan pergi belajar masa PKP tu, tuan start belajar buat pemasaran online ni. Betul. Kat luar, kat sipu-sipu kat luar lah. Betul. Belajar yang berbayar. Betul. Berapa banyak dah habis bayar tu, belajar tu? Ui. Nak Tak, cakap tak apa lah, cerita lah. Ini Okey. reality. Berapa banyak dah tuan keluar untuk bayar belajar tu? Okey, honestly 5 angka. 5 angka? 5 Bayar coaching saja. Yes, honestly 5 angka lah. Total Tapi semua duit tu dapat mana 5 angka tu? Apa dia Tan? Saya belajar. Okey, saya buat macam ni. Saya belajar sikit, saya buat sikit. Oh. Dapat duit, saya rolling. Okey. Okey, saya dapat lagi, saya buat sikit, dapat duit, saya rolling. Macam itulah. So tuan guna Facebook Ads lah. Ya, betul. Lepas tu apa berlaku tuan? Sampai sekarang masih meneruskan lah. Sekarang ni saya dah berhenti, saya dah stop. Okey, sebab saya stop tu nak cerita ke? Tak ada suka hati lah. Ini Okey, cerita dia macam ni. Sini kita Isbah Kingdom ni, kita tak ada macam apa sembang nyorok-nyorok. Kita memang tegak je. Okey, kita tegak Okey, along the way tu saya keep on dapat duit share rolling, dapat duit share rolling sampai satu masa tu saya perasan, okey, saya ibarat macam bukan berniaga, bukan jadi usahawan, tapi saya ibarat macam buat charity. Yang mana Sebab apa buat charity? sebab saya rasa Tuan maksudnya tuan kata hari ni kita ada lelong rumah Abdul Wahab, boleh ambil barang macam tu? Bukan. Maksudnya saya tak make money. Saya tak rasa saya dapat enjoy the benefit making the money. Sebab duit-duit yang saya dapat tu semua habis balik saya rolling sini sana, saya bedak sini, bedak sana. Jadi saya tak dapat nak enjoy the money lah. Sampai bila saya keep on struggle macam gini, tiba-tiba pada satu hari saya terima satu utusan daripada seekor burung merpati. Okey. Tapi bukan sebelum tu. Tapi tuan tak kenal saya kan? Dia apa cerita dia tu? Apa cerita dia? Itu cerita dia nak tahu. Masa PKP lepas tu tuan terpolok Azri Walter lah, betul tak? Okey. Cerita tu macam mana? Cerita dia macam ni. Saya kenal Nuzul ni dekat live ni lah, macam korang ni lah. Kan? Okey. Saya kan tadi cerita saya buat iklan berbayar. Yang mana pada satu hari ni saya rasa dah senak. Saya rasa senak sebab bila 100% kita mengharapkan konten yang berbayar ni, iklan berbayar ni, maka profit daripada kita punya jualan tu kita tak dapat nak isbah banyak tempat lah. Jadi saya tercari-cari cara untuk berkonten supaya saya dapat reach more people dengan cara organik. Dengan cara organik. Maka dalam fasa saya mencari-cari tu, terlalulah pula satu brother ni, kepala dia botak, dia pakai spek mata, ada jambang, tengah cerita pasal macam mana nak isbahkan konten yang boleh reach more people dan shareable. Maka sejak daripada itu saya pun terpolong. Dekat tu nampak dekat TikTok ke Facebook tu? Saya nampak kat Facebook. Saya tak ada TikTok. Oh. Saya tak ada TikTok.
So tuan scroll tuan ternampak. Ya, betul. Okey. Kemudian apabila saya ternampak live tu, saya ikutlah live tu sampai habis. Jadi macam yang Tuan Azri selalu kongsi dekat dalam Facebook ni, dibangunkan oleh satu robot namanya apa tuan? Algoritma Bana. Algoritma Bana. Jadi apabila saya tonton video tu sampai ke habis, maka bermula daripada itu saya dikejar oleh algoritma Bana ni. Okey. Okey tuan, saya nak tanya. Macam mana bila tuan ternampak video saya, ialah botak macam ni kan, wajah macam ni dah tak banyak. Tapi ialah ramai je orang kat luar sana buat konten, sharing, meniaga whiteboard, pakai iPad macam-macam tu. Ada ramai je orang kat luar sana dan ramai je yang asalnya tengok video saya dia tak suka tuan. Tak suka macam sama yang tengah tonton ni, apa ingat dia orang suka. Mula-mula pun dia scroll juga laju. Namun Azri Walter di mana-mana. Lama-lama tak perasan terfollow. Okey, apa menyebabkan tuan rasa nak follow Azri Walter ni? Bukan apa, saya nak belajar lah, saya nak tengok daripada view orang lain. Daripada view orang lain tu, macam mana, apa yang membuatkan tuan rasa aku nak tengok lah video brother ni. Padahal ramai kat luar sana. Ada macam-macam yang tunjuk ada. Kan, tunjuk ada. Sebab yang paling kuat adalah yang pertama adalah kebersamaan. Di mana selepas saya terfollow Tuan Azri ni, story demi story saya ikut, terlalu banyak kebersamaan. Sebagai contoh, asal budak setinggan, pindah flat, Tuan pun sama lah. orang susah, struggle. Jadi Marhain. yes, marhain. Jadi disebabkan kebersamaan ni, saya rasa macam okey, kalau dia boleh buat, kenapa aku tak boleh buat? Jadi bila dia dah ada satu result, dah ada satu dah isbah lah senang cakap dah isbah. Okey. Makna kata aku mungkin ada peluang, kalau aku himpit orang ni, aku mungkin ada peluang untuk lalu jalan-jalan yang dia lalu. Yang mana saya percaya along the way, di hujung sana ada sinar dan harapan. Macam itulah. Sebab kita kan manusia hidup dengan harapan. Macam itulah. Okey. So okey guys, so itu antara kisah lah. Saya belum habis lagi untuk makluman semua. Tapi boleh ke cerita tuan? Cerita je lah. Kita kan isbah kingdom. Macam saya sebenarnya, saya impress lah yelah saya sebab ramai-ramai kawan-kawan kan. So saya tak ada pun nak ajak kawan-kawan ke apa benda. Tapi bila Nuzul ni selalu tengok live kan, saya ada satu kelebihan, iaitu saya boleh rasa kelebihan bukanlah kelebihan apa, tapi macam saya cakap, saya tahulah bila orang tu dia struggling tu, saya boleh, sebab kita pun pernah struggling kan. Kita lalu tu kan. Kita lalu jalan ni, jadi lenggok telinga pun kita tahu dia tengah keras ni kan. Jadi satu hari kebetulan masa tu saya ada dekat JB. Lepas tu saya roger lah Nuzul ni kan sajalah lepak minum. Lepas tu saya tak adalah cakap apa, saya cakap dia, saya adalah peluang dan jalan kalau tuan rasa tuan nak nak buat bisnes, tak ada modal nak buat ads, tak ada barang nak jual, saya ada lorong tu. Tapi tuan kena datang KL lah. Betul tak? Dan guys, masa tu tak apa ke cerita? Tak apa. Dan masa tu Nuzul ni dia tengah bawa Grab. Kan? Dia tengah buat e-hailing keras daripada pagi sampai ke malam dia renyak guys. Okey? Nak meneruskan hidup sambil jual perabot-perabot IKEA Bana tu, lepas tu dengan bawa Grab, jual IKEA, bawa Grab. Kadang-kadang tak perasan terusung almari bawa naik Grab. Okey, tak perasan terusung almari bawa naik, bawa letak dalam box Grab belakang. Punya keras hidup ni. Keras. Lepas tu cuma Nuzul ni dia dah berkeluarga. Dan dia ada berapa orang? 3 nak masuk 4. 3 nak masuk 4. Kan, cuma saya tegak dia, saya kata dia, Nuzul,
kalau tuan nak buat benda ni, saya tak boleh janji bulan dan bintang, tapi ada jalan. Tapi memang keras tuan. Tapi tuan fikirlah, kalau tuan dah ada keluarga, anak kecil-kecil, tuan sanggup ke nak datang KL jauh dengan family? So saya cakap macam tu guys. Tapi yang membuatkan saya rasa macam terkejut lah. Inilah anak jantan punya spirit guys. Nuzul cakap, tuan, bila saya boleh datang, kalau malam ni tuan, malam ni juga saya start motor, saya datang KL tuan. Wah, bayangkan guys, kita bagi tepukan untuk Nuzul sikit. Masya Allah. saya kira macam tak ramai tuan. Sebab saya banyak budak-budak muda saya train yang bujang, yang tak ada komitmen apa-apa. Dia datang 3 hari belajar keras, tahu tak, dia lari lah. Dia kata nak pergi Dobi, lari hilang. Sampai sekarang tak jumpa-jumpa. Mayat tak ada, jasad tak ada, apa pun tak ada. Tak tahu terapung kat mana. Tapi tuan ni dah ada keluarga, babe. Ada keluarga, korang bayangkan, anak kecil-kecil tinggalkan jauh dekat JB tu, merantau, dan dia datang naik motor, babe. Tapi ini betul guys, ini cerita ni kisah benar. Dia datang naik motor, dia lapor diri kat office kami. Kat belakang dia ni, dia ikat ni yang kain plekat tu macam cerita dulu-dulu. Tapi tuan tak kisah ke tuan apa ni, tinggalkan keluarga? Yelah, ramai orang kadang-kadang, yelah, ramai lelaki kadang-kadang tak boleh berjauhan, rasa nak hantar anak pergi sekolah, nak snap gambar, nak tolong bukakan Swiss kipas. Macam tuan sendiri, apa sebenarnya dalam kepala otak tuan ni? Okey, yang pertama sekali, apa yang saya nampak, saya di sini dengan saya di sana tak ada beza. Tak ada beza. Tak ada beza. Maksudnya kat sana pun tuan memang jarang ada kat rumah lah. Apa nak ada kat rumah? Kalau dah pukul 4.30 pagi saya dah nyak keluar, pukul 12 malam baru saya sampai rumah. Jadi saya tak rasa ada banyak beza. Jadi nothing tulus lah. nothing tulus. Kalau maksudnya kalau tuan tak grab peluang ni, at least tuan dah tahu dah, maksudnya aku masih kat JB, bawa grab, itu je. Tak ada nak tunggulah bulan jatuh ke ribu. Betul. Tapi sekarang ni ada chance. Just give a shot lah, betul? Yes. At least kalau saya cuba, saya ada harapan, saya ada peluang. Tapi saya memang cakap kat tuan, benda ni dia bukan sekejap, dia takes time. Tapi kalau betul cara dia, insya-Allah. Kan, saya tak ada, betul tak? Ada ke saya kata, Nuzul, diorang datang, boleh 3 hari, boleh jadi jutawan. Ada ke? Tak ada. Kita cerita memang tegak. Saya tak boleh bagi berapa banyak tuan nak sekarang. Tapi tuan nak berapa banyak, balon lah. Itu je saya bagi tahu. Realiti memang pahit tuan. Namun realiti lebih saya cintai. Okay guys, so inspiring lah saya rasa apa ni semangat. Okay tuan, sikit lah saya nak tanya. Mungkin guys, kalau kawan-kawan ada soalan nak tanya pun boleh. Apakah antara benda yang tuan belajar 12 tahun bekerja di Singapura? Apa antara, mungkin dari segi etika kerja ke, dari segi spirit ke, apa benda yang tuan belajar antara Malaysia, etika kerja dekat Malaysia dengan Singapura? Boleh, sebab saya tak ada experience kerja kat Singapura. Saya main bola je kat Singapura, main betul balik, tapi kerja tak ada. Work ethic lah tuan. Work ethic. Sebab dekat sana competition terlampau tinggi, terlampau banyak. Jadi keras lah, maksudnya keras. dia local people dengan orang daripada seberang ni, ramai macam-macam orang nak kerja kat situ lah. Competition macam tu ke maksud competition among foreigners. Okay, competition among foreigners. Okay, pada saya terlampau banyak lah, terlampau kuat lah. Jadi daripada situ melatih jati diri saya untuk pastikan saya ada satu work ethic yang konsisten, yang mana saya akan pastikan saya tidak tenggelam dalam competition tersebut. Maksudnya persaingan lah. Persaingan. Jadi maksudnya
etika kerja ni maksudnya henyak lah tuan. Kedegat lah. Kedegat lah. Macam contoh macam tadi saya sharing kan. Orang lain kerja 7 sampai 5, habis 5 dia orang gerak balik. Okey. Kalau 5 1 minit ada barang tertinggal, contoh macam saya kerja fast food kan, manager lah. Manager minta tolong ni, tak boleh. Ni dah 5 1 minit, aku dah punch card, aku dah punch out. Berkira lah. Okey, macam saya tak. Okey, saya nyak je sebab saya nampak ini benda yang orang tak nak buat. Bila saya buat benda yang orang tak nak buat, peluang saya lebih isbah. Maksudnya tuan buat benda yang orang lain tak buat, iaitu tuan buat benda lebih masa. Tapi lebih masa tu tuan dibayar tak? Tidak. Guys, bayangkan guys, dia kerja lebih masa tak dibayar. Tapi hari ni kalau kita tengok, tapi bukan kat Singapura je tuan, Malaysia, Zimbabwe, Trinidad dan Tobago pun sama. Ada, kalau orang tu jenis dia nak tunggu bunyi punch card dia beratur depan tu, cap dia nak balik, ramai. Jenis berkira tu ramai. Ini saya panggil istilah dia dedikasi lah tuan. Dedikasi ni kena ajar kepada apa pandangan tuan? Dedikasi ni kena didik, kena ajar ke? Okey. Tapi tuan siapa ajar? Macam saya kan. Untuk tuan jadi macam ni, ada attitude macam ni, siapa suruh tuan buat macam ni? Saya sendiri tuan. Yes. Sebab saya tahu apa yang saya nak. Yes. Maksudnya benda ni kita tak boleh paksa orang. Betul. Sebenarnya semua orang tahu benda ni, tak bagi tahulah kau kena rajin. Perlu bagi tahu ke? Semua orang tahu. Betul. Betul tak? Jadi kalau orang tu kita nak kena push dia suruh rajin, maksudnya bahayalah. Betul. Kalau kena push baru rajin, dia dalam bahaya. Komitmen sesuatu company tu ataupun organisasi tu boleh push dengan contoh meletakkan job description. Okey, so ini tugasan kau, ini komitmen kau, ini tanggungjawab kau. Tapi dedikasi tidak boleh diletakkan atas paper. Kan setuju tak? Yes, betul. SOP kita boleh buat lah. Cuma attitude seseorang tu dia memang datang daripada diri orang jelas. Betul. Namun pada saya, siapa yang boleh isbah dengan dedikasi ni, dia ada something yang sedang menunggu dia lah. It's just a matter of time. Macam Nafis sekarang ni yang train nuzul lah. So saya tanya Nafis lah, jujur kan, Nafis senyap masuk frame sikit. So kalau Nafis ni leader guys, leader nuzul. So Nafis bila sekarang ni Nafis train nuzul lah. So apa yang Nafis dapati tentang nuzul ni? Tunduk sikit, tak apa kita. Tuan Nafis ni dah macam bapa saya dekat sini. Ya, tapi dia lagi muda. Itulah. Nafis umur apa? 24. So Nafis tengok macam mana Nafis nuzul ni? Apa yang dapat? Kahak. Kahak tu buang dulu. Dia dua perkara kita kena hati-hati. Okay guys, dua perkara hati-hati ketika live. Soya sama kahak. Jadi ingat, lepas ni bila orang panggil nak cakap, kahak mesti kau check dulu. Baik. Okey. Macam mana? Bismillah. Apa yang saya nampak kan dengan nuzul ni, first day dia masuk, dia dah struggle lah. First day dia masuk, dia dah tanya saya macam-macam, apa yang perlu dia buat, apa yang perlu dia buat. So first day tu saya dah buat macam rule lah, jadual SOP apa benda yang dia kena buat. Hari first day dia kena buat page dulu. Second day dia kena hidupkan page tu. Third day, hari ketiga, hari keempat baru kita boleh buat iklan macam tu. Kita bagi account tu matang, kita buat konten-konten supaya nanti bila kita buat iklan ada engagement. Maksudnya page dia tu dah ada engagement yang awal lah sebelum kita run iklan tu. Betul. Engagement yang maksud dia maksud dia punya kemahuan tu tinggi lah. Dan saya tengok kan hari kedua kan, bila saya bagi task tu dekat Nuzul, dan selama seminggu tu dia memang stay out. Dia memang tidur lambat, tidur pukul 3 pagi, 4 pagi. Lepas tu bangun awal. Buat apa? Sama lagi. Dia ni lah, buat page semua. Buat kerja kat laptop. Jadi, terima kasih Tuan Nafis. Terima kasih kerana penerangan. Maksudnya betul Nafis dan kawan-kawan semua.
Jadi dia bila seseorang tu, dia bila sikap dia bagus, kan, dia pergi mana pun dia membawa sikap yang bagus tu. Kadang-kadang tuan dan kawan-kawan semua, ada orang dia tak perasan. Dia ingat dia berenang kat satu kolam ni. Dia cuba berenang tapi dia tak pernah cuba improve pun cara dia berenang, kuat-kuat kupu pun dia. Tapi dia rasa tak okey lah berenang kat sini. Aku kena cari kolam lain. Tapi dia membawa attitude yang sama. So akhirnya dia pergi kolam renang mana sekalipun, dia tetap tak boleh berenang. Kan? So saya pun sebenarnya banyak belajar lah daripada sikap tuan ni. Okay? Betul tuan. Sikap nombor satu lah. Apa yang membuatkan tuan rasa macam rajin push? Sebab saya tengok kalau tuan cerita tuan kerja Singapura 4:30 pagi ulalik. Apa yang drive tuan tu? Okey. Cerita dia macam ni. Saya pernah hidup susah dan saya diberi Susah tu macam mana? Semua orang sembang hidup susah. Boleh tak gambarkan sikit tahap dia macam mana? Okey, nak cerita Sikit lah. Sikit lah Okey, Kalau tuan tak kisah lah. kesusahan saya lah seawal umur 12 tahun saya dah pernah rasa menumpang rumah orang yang bukan ada langsung talian pertalian darah lah. Disebabkan kesusahan keluarga, saya sampai ke tahap tu lah. Jadi sampai terpaksa menumpang rumah orang, rumah kawan sekolah saya. Rumah kawan sekolah saya yang mana untuk teruskan persekolahan lah. Jadi sampai ke tahap tu lah. Itu seawal umur 12 tahun macam tu. Jadi macam-macam lah saya lalu hidup susah ni. Jadi bila sampai satu masa saya diberi peluang, saya dapat peluang dekat Singapura tu, saya dapat buat income sampai 5 angka, saya ada peluang tu kan. Jadi Tuan appreciate lah. Saya rasa dan apa ni, saya rasa kehidupan senang tu, okey, berbanding dengan kehidupan susah tu, saya tak nak tuan susah balik. Saya tak sanggup nak hidup susah balik tuan. Jadi sebab tu saya make sure saya kekalkan work ethic, sikap. Sebab saya percaya dengan sikap dan work ethic macam gini adalah asbab kenapa saya boleh keluar daripada hidup susah ke zaman waktu saya terapung dululah. Okey, so Khairul Naim tanya, bang, ada suplemen untuk rajin tak? Ada tak tuan suplemen macam ubat-ubat untuk jadi rajin ni? Ubat-ubat mungkin boleh cuba kunyah-kunyah daun semalu ke. Macam tu lah. Tak ada kan. Sebenarnya memang tak ada lah. Tak ada siapa boleh tolong kita melainkan diri sendiri lah. Betul. Dia ambition kita lah. So maksudnya the whole world ni, kalau kita tengok dalam negara kita ke dalam masyarakat, maksudnya kalau ada orang tu dia ni memang dia dua jenis lah tuan. Satu orang yang rajin, dia rajin, dia memang rajin kerja, tapi dia susah. Sebab dia rajin, dia tu tak letak tempat betul. Betul tak? Contoh, dia kerja, jawatan dia rendah, gaji dia sikit, tapi dia rajin kerja. Betul. Tapi bila cost of living makin meningkat, nak tak nak dia mesti ada masalah kewangan, tapi dia orang yang rajin. Yang ini kita boleh tolong. Ada satu lagi jenis orang, dia memang malas. Betul tak? Dia malas. Dia banyak excuse, itu tak boleh nak ni. Even kalau kita tengok tuan dalam sekarang ni, tuan, kalau ada orang kata kat Malaysia ni susah cari kerja, tuan setuju ke? Kalau ada orang kata susah nak dapat kerja kat Malaysia ni, tuan setuju ke? Berlambak tuan pekerjaan kat Malaysia ni. Banyak kerja. Macam-macam kerja ada. Betul. Tinggal lagi kita nak dengan tak je. Maksudnya bila nak dengan tak tu dia based on attitude. Betul. Kan? Attitude orang tu. Kalau dia memang tak ada choice. Okey, dia tak ada choice. Betul. Hidup dia keras, duit tak ada. Ketika dia tengah struggling, boleh ke pilih do what you love lagi? Tak boleh tuan. Tak relevan. Tak boleh. Kan? Ini ramai kadang-kadang tuan
terpedaya dengan mutiara kata Bana di media sosial. Do what you love, kepala Bana. Jadi bila budak-budak tu tengok mutiara kata Bana tu, dia kata, oh ini semua apa ni, Robert Ajmain, Baskin Robin, apa semua ni cakap always do what you love. Jadi budak tu dia nak cari kerja yang betul-betul dia suka. 3 tahun tak kerja. Nampak? Salah faham. Pada saya dia macam gini tuan. Siapa tadi, Robert Ajmain tu, dia keluarkan mutiara kata tu apabila dia sudah menjadi Robert Ajmain yang masa dia keluarkan mutiara kata tu. Namun waktu dia belum jadi Robert Ajmain, pada ketika dia keluarkan mutiara kata tu, dia pun nyak tuan. Betul. Setuju? Ya, maksudnya first rules dalam life ni, kalau kita bukan anak bangsawan, first rules mesti kena nyak. Ya, betul. Kederat lah. Kan, inilah etika kerja, kederat. Henyak sampai lunyai. Henyak. Rules number 1, always kederat. Betul. Kan, tapi ramai orang dia dah tak nak dah kederat, gaji-gaji tak nak. Sebab dia kata teknologi. Teknologi canggih, tak payah kederat. Ini yang sedang menghakis sifat kemanusiawi tu. Betul. Memang betul. Ada orang dia memang apa tu, dia isbah tanpa dia kena nyak. Ada orang, saya tak nafikan. Tapi kita tengoklah background dia, belakang dia ada siapa. Bawah dia ada siapa, atas dia ada siapa. Tapi kalau kau bukan siapa-siapa, dekat belakang kau tak ada siapa-siapa, atas kau, kiri kanan kau tak ada siapa-siapa, Kena nyak lah. engkau lah kena support engkau. Dia macam tu lah. So itulah sebenarnya yang saya bawa dekat media sosial ni tuan. Saya nak ajak semua orang, sebenarnya kita ada satu senjata yang ramai orang terlepas pandang, iaitu mesti kena nyak, kena jadi rajin. Dekat tu tuan. Tak ada cara lain. Kalau saya tengok kisah tuan, sebab bukan senang ketika tuan beli rumah umur apa? 18 beli rumah. 18. Macam Rumah mana yang boleh pertama lulus tu? Tuan boleh 18. Waktu tu pakai orang dalam? tak tahu. Waktu Gambar tu pasport? tak. Gambar 3 ping? Tak. Waktu tu ada roadshow. Ada roadshow. Saya pun main-main je lah, campak dokumen. Tak niat pun, tak ada niat pun nak beli. Masa tu kerja Singapura lah? Tak, masa tu kerja kat sini. Okey. Campak dokumen, dia minta IC, slip gaji 3 bulan, Gambar 3 keping? KWSP, gambar pun tak ada. Okey, dengan duit deposit, duit booking ke deposit macam tu lah, RM100. Okey, kemudian biasalah macam tuan cakap lah, salesman punya kerja lah. Okey, salesman punya kerja, dia buat benda tu daripada tak boleh jadi sampai jadi. Maka jadilah benda tu. Jadi okey, ini saya nak tunjuk kesan lah. Kesan mungkin tuan tak perasan. Okey, tuan kira dah ada 2 lah rumah, betul? Betul. Ketika umur 24 dah ada, 25. 24 25 Okey. macam tu lah. Kat luar sana tak ramai orang umur 24 25 mampu memiliki rumah walaupun liability, tapi tak semua orang boleh bayar liability tu. Betul. Maksudnya itulah kesan dia. Bila tuan memang rajin, memang all out, betul tak? Betul. Kadang-kadang contoh. Ada orang dia sewa kereta mewah untuk dia up kat media sosial. Betul, orang tibai dia. Tapi saya punya view, at least dia mampu sewa kereta saya RM8,000. Kau boleh? Faham tak? Faham. Kan contoh ada orang kadang-kadang dia tibai ni lah, apa ni sewa kereta lah. Tapi saya punya view, at least budak ni dia memang boleh buat cash flow. Sebab dia boleh sewa kereta saya RM8,000. Betul. Berapa ramai orang boleh sewa kereta saya RM8,000? Betul tak contoh? Betul. Kan? Jadi maksudnya memang nak tak nak sesuatu dia kena rajin lah. Walaupun liability ke, aset ke, bana ke, Betul. walaupun liability dia tetap kena bayar. Betul. Okay guys, so ada apa-apa soalan kita, bawa lagi ni. Lepak tu. Ini baru bukan Dima. Ahmad Al-Walid 200 bintang untuk Nuzul. Terima kasih Tuan Ahmad Al-Walid kerana mengisbahkan bintang. Tuan, apa perasaan tuan selalu tuan tengok live ni? Hari ni tuan dalam live tuan. Perasaan saya Selalu tuan tengok live. Tuan bagi bintang 1,000.
Saya bangga. Bangga. Pok Neng ada tak Pok Neng? Pok Neng tak ada. Okey, hari tu Pok Neng yang pertama. Ha. Lepas tu Tuan Syed Imran yang kedua. Lepas tu Puan Eli yang ketiga. Saya sebenarnya nak masuk yang kedua tuan. Okey. Tapi Tuan Syed Imran dapat sailang dulu kan. Tak apa. Ini game bukan siapa jalan dulu, siapa kasih habis. So apa ni, ada tak apa-apa lagi guys, apa-apa soalan, ada soalan nak tanya kepada Nuzul? Mungkin ada yang kawan-kawan yang ada planning nak kerja kat Singapura. Sekarang dah buka ke tuan untuk kerja kat Singapura? Setahu saya belum buka lagi lah. Dia ada yang saya tak nak cakap lah, tak nak komen lah pasal perkara ni. Sebab ada yang saya dengar masuk sana kena duduk kat sana, boleh kerja kat sana, tapi kena duduk kat sana tak boleh ulang alik lah. Macam tu lah. So kalau duduk kat sana, jadi maksudnya cost of living meningkat lah. Yelah. Jadi apa beza? So no point lah. No point lah. Maksudnya tak payahlah kerja sana kan. Khairul Naim, bang, betul ke nak fokus pada bisnes sendiri kena keluar dari sektor kerja kerajaan swasta? Khairul Naim tanya, nak fokus bisnes sendiri kena keluar. Ada dua cara Khairul Naim. Satu cara selamat. Kalau cara selamat, cara dia kerja sambil-sambil tu meniaga. Yang ni cara selamat. Ada satu lagi cara, yang ini cara tak selamat. Yang ini cara kaki langgar, cara orang yang hati kering. Iaitu dia berhenti terus, lepas tu dia terus tak meniaga. So, terpulang kepada korang sendiri, korang yang kenal diri korang. Ikut keadaan semasa korang, financial korang macam mana, korang yang tahu. Okay? Tapi selagi mana kita kerja sambil-sambil meniaga, dia terhad lah. Dia terhad. Itu je. Tapi ada orang dia memang niat dia kerja sambil meniaga untuk tambah income. Itu matlamat dia. So okey lah, kerja sambil-sambil meniaga. Okey untuk dia. 500 bintang daripada Zafran. Tuan ada borang tak nak diisi, nak masuk Isbah Kingdom juga? Apa-apa pun aura Tuan Nuzul lain macam hari ni. Dahsyat Zafran. Hari ni 682 mata memandang guys. Kepada kawan-kawan yang mungkin baru pertama kali menonton, selamat datang semua. Untuk pengetahuan tuan, Tuan Zafran ni merupakan salah seorang circle saya ketika mana awal-awal dulu saya belajar untuk dapatkan exposure dunia berniaga menggunakan digital marketing berbayar ni lah. Jadi dia antara salah seorang circle saya lah. Maksudnya Zafran kira rakan seperguruan. Rakan seperguruan. Tu yang kenal tu kan. Terima kasih Zafran 500 bintang. Okay. Dah confuse mana Azri Walter style sama namun macam mana tu tuan? Adakah ini dinamakan ekonomi tuan? Saya tak boleh nak komen. Okay, saya tak boleh nak komen. Saya dah cuba halang tuan perkara ni. Namun hari demi hari semakin banyak desas-desus. Okey, dan khilaf yang saya dengar. So maksudnya pengaruh tu kuat Betul kan? Roh tertransfer roh Roh. Ramai tuan kat luar sana ramai dah start cakap isbah. Betul. Ada tak kawan-kawan yang kat luar sana yang korang dah start cakap isbah guys? Ada yang dah start cakap dengan bini dia isbah. Anak saya 6-7 tahun pun dah pandai isbah dah sekarang tuan. Isbah agak Tapi isbah ni memang dia memang isbah tuan. Tapi untung tuan ada perkataan isbah ni mudah tuan. Mudah tuan. Isbah ni dia memang mudah. Okay guys, ada apa-apa soalan? Mungkin apa ni nak tanya. Macam tuan punya satu batch yang kerja kat Singapura, yang orang yang sama-sama JB kerja, dia masih kerja lagi sana? Ada yang masih lagi kerja kat sana, ada yang dah buat haluan sendiri, ada yang dah macam-macam lah tuan, macam-macam. Tuan tak ada rasa macam nak kembali balik kerja kat sana? Saya tak nak tuan. Sebab apa? Sebab apa yang okey, ini selama ni saya tak nampak perkara ni. Tapi lepas saya dah ada IC Isbah Kingdom ni, saya dapat satu teori yang mana teori tu dinamakan rat race. Jadi kat mana tuan share pasal rat race ni dekat podcast
Tak ingat lah. Dekat grup tertutup. Dalam grup supporter. Grup supporter Sebab Red Race ni tak boleh cerita kat luar ni kan. Jadi Kadang mungkin ada orang dia tak berapa faham apa kita nak sampaikan tu, mungkin dia tak boleh terima kan. Jadi bila tuan isbahkan tentang Red Race ni, baru saya nampak, selama ni aku dekat sana, aku sedang dalam circle Red Race ni, tapi aku tak sedar. Jadi apabila Corona Bana ni datang menghenyak, saya nampak, sebenarnya Corona ni hikmah. Hikmah, betul. Sebenarnya Allah bagi Corona Bana ni, Allah bawa saya keluar daripada circle Red Race tu. Yang mana bila saya dah berjaya keluar, saya berjaya survival, kenapa perlu saya masuk balik dalam circle Red Race tu? Tahniah tuan, sebab tak semua orang terlepas tuan daripada situ kan. Sebab mungkin ada orang dia dah lama, mungkin dia tak berani, tak ada circle kan. So itu pun satu rezeki juga tu. Rezeki. Pada mulanya saya pun agak down jugalah bila corona benda ni berlaku kan, sebab saya pun tak pernah tahu benda ni nak berlaku kan. Jadi waktu down tu rasa macam apa hala tuju. Namun alhamdulillah, sebab saya sentiasa problem solution kan. Dan bila jumpa ada juga kawan-kawan yang macam kenalan saya kat sana call cakap ada peluang ni. Jadi bila dah masuk dalam circle Isbah Kingdom ni, tuan dah isbahkan. Tuan sekarang ni dah lepak dengan budak-budak tim Walter Digital ni. So apa pula yang tuan tengok kat budak-budak ni, hasil didikan tu, boleh tuan explain sikit macam mana roh dia orang ni? Roh dia orang tuan Apa tuan punya first impression? Yelah, selalu kita jumpa macam budak-budak muda biasa kan. Tuan jumpa dia orang ni, tuan rasa macam mana tuan? First kali tuan, first impression saya, dia orang ni limited edition tuan. Maksudnya macam mana tuan? Saya jarang jumpa anak-anak muda yang ada mind isbah macam dia orang ni. Okey, yang ada satu macam mana nak cakap dia orang nampak hala tuju. Dia orang ada fikiran yang matang, Cara berfikir yang jauh. And then dia orang boleh berdikari dengan dalam keadaan yang bukan biasa-biasa. Macam itulah, itu first impression saya lah. Macam mana? Macam antara apa tu kan? Antaranya apa? Antaranya macam, Contohlah ada situasi tu, gambarkan satu situasi macam okey, kita ada satu dekat rumah tu ada satu anak muda ni umur 18 tahun. 18 tahun dah berjauhan dengan family. Dah maksudnya kalau kita tengok dalam ramai, bukan semua tapi majoriti anak-anak muda umur 18 tahun ni masih lagi perlukan support daripada mak ayah, masih lagi perlukan pantauan mak ayah. Tapi anak muda ni yang saya cakap tadi tu, okey, dia boleh survive, berdikari tuan. Okey, tak ada nak apa tu call mengadu dengan mak ayah, mak ni, ayah ni, tak ada. Dia boleh survive. Itulah. Itu pun sebenarnya dah jarang nak jumpa zaman-zaman sekarang ni. Tak ramai tuan. Tak ramai. Tuan Rosli, bagaimana nak terapkan attitude isbah kepada anak saya, perempuan, mempunyai diploma entrepreneur dan mempunyai bisnes rempah masakan. Dia memang lasak tapi attitude fail. Macam mana tuan? Apa tu? Cara nak isbahkan attitude kepada anak nak isbahkan. Okey, dia sebenarnya cerminan diri kita lah. Ini pandangan saya. Mungkin ada orang setuju, mungkin ada orang tak setuju. Okey, pada saya dia cerminan kita sebagai ketua dekat rumah lah. Kalau kita isbah, kita tak perlu pening sangat dengan macam mana kita nak isbahkan dia orang ni. Sebab
kita sebagai ketua kat rumah ni automatik kita akan jadi idola untuk dia orang. Jadi kalau kita isbah, insya-Allah dia orang isbah. Tapi saya tak setuju tu. Saya punya pandangan macam ni tuan. Ini dalam masyarakat ni macam ni. Ada orang tu bapa dia imam tau. Tapi anak dia nakal. Jadi orang salahkan bapa dia imam ni sebab anak dia nakal. Saya nak tanya tuan, siapa yang pilih jadi nakal? Bapa dia ke anak dia? Anak dia. Jadi kenapa bapa dia salah? Macam tu. Okay, maksudnya contoh kalau saya lead team ni. Tapi saya lead team ni. Saya dah train dia orang jadi orang bagus. Saya dah train dia orang dengan pemikiran yang isbah. Namun dia orang ni nakal. Tak dengar cakap. So now, itu siapa punya responsibility? Dia orang. Ini sebenarnya. Saya teringat satu hadis ni. Cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, dia hanya boleh menyampaikan saja tuan. Okey, pengganut dia nak follow ke, nak ingkar ke, nak beriman ke, itu terserah. Wahai Muhammad, kamu hanya penyampai bukan penjaga. Yes. Jadi sebenarnya macam tuan tadi tu. So ini apa yang saya, kalau tuan tanya macam mana nak bagi attitude dia bagus, benda pertama tuan kena buat ialah kena berterusan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab hanya Allah yang mampu membolak-balikkan hati manusia lain, walaupun dia anak kita, walaupun dia ahli pasukan kita, walaupun dia bapa kita, walaupun dia mak kita. Tak ada siapa yang boleh ubah dia orang ni melainkan Allah Azza wa Jalla. So kita mesti first, itu pun bahaya tu. Sebab kalau kita rasa kita boleh ubah dia, bahaya. Sebab the only yang boleh ubah hanya Allah Azza wa Jalla je. Kan? Jadi first kali aku nak ubah nuzul. Sap, ya Allah. Mak, dia mula-mula yang itu. Jadi dia kena all out lah, bangun malam, buat extra lah untuk sesungguh-sungguh doa. Lepas tu dia serah lah. Dia dah buat apa yang dia boleh buat, doa. Lepas tu dia pimpin lah. Okey, dia kata bagi tahulah, ya okey, yang ini boleh. Kalau yang buat ni nanti jadi macam ni. Kalau tak buat macam ni jadi macam ni. Itu je. Lepas tu dia kena lepas lah. Kan? Sebab kita tak mampu nak suruh dia follow apa kita nak, tak boleh. Betul. Itu saya punya cara lah, kaedah saya. Sebab tak boleh saya tuan. Pada saya manusia saya bukanlah, tak boleh kontrol tuan. Tak boleh. Ini sebab tu kadang ada orang dia tak pernah. Macam saya 9 tahun, 8 tahun pengalaman tuan. Berpuluh ribu anak muda datang dan pergi tuan. Jadi orang yang dia tak pernah lalui, dia akan cakap kenalah didik apa semua. Tapi based on saya punya pengalaman, sebenarnya memang dalam hidup ni setandan pisang tak semua yang elok. Betul. Itu je. Jadi kita tak mau pening to change the world, to change, nak ubah orang lain, tak boleh tuan. Betul. Jadi letih. So apa kita kena buat? Kita perlu mendorong orang-orang yang ingin berubah. Orang-orang yang tak nak berubah, esok dia sendiri tahu hidup ni keras, dia hadap. Betul. Dia nak, kan, apa-apa jadi kat dia, kita ni bertanggungjawab terhadap diri kita sendiri. Betul. Apa-apa yang berlaku kepada aku, maka itu aku punya tanggungjawab. Aku yang akan hadap. Kalau sakit, aku yang sakit tu, bukan orang lain. Nampak? So, semua orang sebenarnya dia kena ambil tanggungjawab terhadap diri dia dulu. Betul. Kalau orang yang tuan pernah kan train staff F&B. Macam mana experience tuan? Betul. Ada je yang kita dah train, kita dah didik, kita dah ajar, tapi end of the day sangkut curi duit. End of the day sangkut bagi bagi keluarkan makanan, keluarkan beverage tanpa key in apa semua kan. So kita tak boleh nak kontrol perkara ni. Kita cuma boleh bagi tahu, okey ini betul, ini salah. Tapi dalam masa sama, maksudnya orang-orang yang tak nak berubah ni, diorang ni bukan ahli neraka. Bukan. Kan? Sebab anytime Allah bagi buka pintu hati dia, dia berubah, dia taubat, Allah pun dosa dia. Betul. Dia jadi orang baik. Betul. So kita punya kerja, kita jangan judge orang. Betul. Faham tak? Contoh, aku dah train kau, kau degil, kau jahanam, tapi kita judge dia, kau akan jahanam sampai bila-bila. Tak boleh lah. Tak boleh. Sebab
orang tu kita semua kita tak tahu masa hadapan kita jadi apa. Betul. Itu pula kita punya pendekatan. Setiap manusia tu kan melakukan kesilapan. Kita dah dalam perbincangan ni. Dah melibatkan syurga dan neraka ni dah. Macam mana boleh sampai ke sini tu? Jauh ni. Jauh guys, tolong yang diorang pun tengok diam aja. Hempaskan sikit handphone tu guys. Tolong tarik kita orang kalau kita bukan mudah untuk untuk buat live ni. Kadang-kadang kita nyaris ke ke alam barzah yang nyaris. Tapi baguslah kan. Sebab Nabi sebut orang paling bijak paling banyak ingat mati tuan. Betul kan? Okey, so orang yang tak berapa bijak kurang ingat mati. Betul. Itu je. Berat sampai tak terkomen bang. Sorry guys. Okey. So ada apa-apa soalan? Jadi guys, petang ni macam mana kawan-kawan yang tonton? Adakah live petang ini korang dapat sesuatu di dalam live ini? Saya harap sebab saya suka macam ni lah. Nuzul dia bukan sesiapa guys. Nuzul dia seorang orang biasa. Okay, orang biasa dan tuan. Satu hari nanti bila tuan dah capai impian tuan boleh scroll balik live ni, tuan boleh tengok balik. Dan kalau tuan give up nanti, video ni tetap ada sampai bila-bila. Okey? Saya akan up balik video ni. Saya tulis, mana brother ni beria-ria dulu nak berjaya. Mana? Okey? So Muhammad Mat Zain, tuan macam mana nak konsisten? Konsisten, okey, konsisten ni very subjektif. Sebenarnya konsisten yang mana? Tapi tuan, sebenarnya saya pun tak tahulah. Saya bukanlah macam motivasi apa, bukan. Tapi saya tengok ramai orang dia banyak dia tanya saya soalan-soalan more to self development Tapi saya bukannya sebenarnya macam mahir ke benda, tak. Saya base simple je. Saya tengok diri saya macam mana, apa yang saya buat dan pengalaman saya jumpa ramai orang. So saya just share yang itu je. Tapi saya nampak orang ramai dia macam, contohlah macam tanya macam mana nak konsisten kan. Jadi benda-benda yang tentang self development tu saya nak tahu konsisten apa. Konsisten sale ke, konsisten semangat ke, konsisten beribadah ke, konsisten yang mana satu? Sebab konsisten itu sendiri dia subjektif. Jadi kalau saya jawab tanpa tahu apa yang tuan nak tahu sebenarnya, jadi dia tak tercapai matlamat tu. Okey. Tapi senang tuan buat live kan? Buat live Tapi pagi tadi tuan try buat live kan? Saya try buat live. So macam mana? Dia pada saya buat live ni mudah je. Tekan on live tu dah live Macam tu je. Cuma apa tu yang susahnya tu, yang kerasnya tu pada saya, saya tak tahu apa yang kerasnya buat live. Okey je kan? Okey je. Cuma boleh je buat live, cuma nak konsisten tu susah. Betul. Nak konsisten tu susah. Jap. Kenapa dia?